nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada freemalaysiatoday.com 3 Disember 2023. Samsuri calon PM, boleh lantik dia jadi ketua pembangkang. Fahmi Fadzil berkata mungkin Perikatan Nasional boleh melantiknya sebagai ketua pembangkang selepas namanya diangkat sebagai calon Perdana Menteri gabungan itu. Berita penuh. Petaling Jaya Ahmad Samsuri Mokhtar mungkin boleh dilantik sebagai ketua pembangkang di Parlimen jika naib Presiden PAS itu memenuhi kriteria menjadi calon Perdana Menteri, kata Fahmi Fadzil. Menteri Komunikasi dan Digital itu berkata demikian sebagai mengulas keyakinan Perikatan Nasional PN bahawa Samsuri merupakan antara calon Perdana Menteri gabungan itu pada masa depan. Sebelum itu, pengerusi PN Muhyiddin Yassin tidak menolak Samsuri yang telah menang PRK Kemaman semalam mempunyai potensi menjadi calon Perdana Menteri. Malah bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad juga menyatakan perkara yang sama. Katanya mungkin selepas ini langkah seterusnya selepas beliau iaitu Samsuri angkat sumpah sebagai ahli parlimen ialah beliau akan dinobat sebagai ketua pembangkang. Jadi kita serah kepada mereka pembangkang untuk buat keputusan itu. Katanya lagi kami tidak risau, tetapi semestinya di pihak kerajaan akan berusaha dengan lebih gigih untuk memastikan hikmat kepada rakyat termasuklah di Kemaman tidak akan terabai. Katanya menurut Astro Awani ketika menghadiri program Run Hack Scam Alert 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ketika ini jawatan Ketua Pembangkang disandang oleh Hamzah Zainuddin yang juga adalah Setiausaha Agung Bersatu. Semalam Samsuri mempertahankan Parlimen Kemaman dengan majoriti 37,220 undi menumpaskan calon Barisan Nasional Raja Mohamed Afendi Raja Mohamed Noor. Sekian berita dipetik daripada freemalaysiatoday.com 3 Disember 2023 bertajuk Samsuri calon PM boleh lantiknya jadi ketua pembangkang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada freemalaysiatoday.com 3 Disember 2023. Samsuri calon PM, boleh lantik dia jadi ketua pembangkang. Fahmi Fadzil berkata mungkin Perikatan Nasional boleh melantiknya sebagai ketua pembangkang selepas namanya diangkat sebagai calon Perdana Menteri gabungan itu. Berita penuh. Petaling Jaya Ahmad Samsuri Mokhtar mungkin boleh dilantik sebagai ketua pembangkang di Parlimen jika naib Presiden PAS itu memenuhi kriteria menjadi calon Perdana Menteri, kata Fahmi Fadzil. Menteri Komunikasi dan Digital itu berkata demikian sebagai mengulas
keyakinan Perikatan Nasional PN bahawa Samsuri merupakan antara calon Perdana Menteri gabungan itu pada masa depan. Sebelum itu, pengerusi PN Muhyiddin Yassin tidak menolak Samsuri yang telah menang PRK Kemaman semalam mempunyai potensi menjadi calon Perdana Menteri. Malah bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad juga menyatakan perkara yang sama. Katanya mungkin selepas ini langkah seterusnya selepas beliau iaitu Samsuri angkat sumpah sebagai ahli parlimen ialah beliau akan dinobat sebagai ketua pembangkang. Jadi kita serah kepada mereka pembangkang untuk buat keputusan itu. Katanya lagi, kami tidak risau. Tetapi semestinya di pihak kerajaan akan berusaha dengan lebih gigih untuk memastikan hikmat kepada rakyat termasuklah di Kemaman tidak akan terabai. Katanya menurut Astro Awani ketika menghadiri program Run Hack Scam Alert 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ketika ini, jawatan Ketua Pembangkang disandang oleh Hamzah Zainuddin yang juga adalah Setiausaha Agung Bersatu. Semalam, Samsuri mempertahankan Parlimen Kemaman dengan majoriti 37,220 undi menumpaskan calon Barisan Nasional Raja Mohamed Afendi Raja Mohamed Noor. Sekian berita dipetik daripada freemalaysiatoday.com 3 Disember 2023 bertajuk Samsuri calon PM boleh lantiknya jadi ketua pembangkang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini Malaysia dikejutkan dengan kematian salah seorang daripada orang yang sangat-sangat berjasa kepada Malaysia. Baru saja diterima berita menyedihkan daripada Malaysia daripada freemalaysiatoday.com 3 Disember jam 6 petang tadi. Bekas Menteri Chua Jui Meng meninggal dunia. Chua Jui Meng mewakili rakyat Parlimen Bakri selama 5 penggal. Bekas Menteri Kesihatan Chua Jui Meng meninggal dunia hari ini. Beliau menggalas tanggungjawab Menteri Kesihatan selama 9 tahun dari tahun 1995 sehingga tahun 2004 dan beliau adalah mewakili rakyat Parlimen Bakri selama 5 penggal dari tahun 1986 sehingga tahun 2008. Ahli Parlimen Segamat R. Yunus Warren memberitahu FMI pihaknya telah mendapat berita pemergian Chua daripada anaknya. Sementara itu, sumber MCA memaklumkan Chua mengalami serangan jantung minggu lalu dan berada di hospital sejak itu. Chua bersama MCA dari tahun 1976 sehingga tahun 2009 dan pernah menjadi naib presiden parti itu. Beliau menyertai PKR pada tahun 2009 dan pernah menjadi ketua PKR Johor. Sama-samalah kita mendoakan semoga semua keluarga tabah dengan dugaan ini dan semoga semuanya dipermudahkan. Kita jumpa lagi denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature,
and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you Salam sejahtera Malaysia. Baru tadi ada lagi ugutan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya rumah dia bakal tunggu je kena bom. Ini kawan saya kata, apalagi kawan saya pun naik darah. Meradang juga dia. Dia kata begini, orang-orang yang macam ni baguslah dibuang negara kah? Pihak polis bolehlah ni cadangan dari itu kawan, tapi agak tidak masuk akal, tapi mungkin boleh dibuat. Kalau keterlaluan sudah patut dibuat, saya pun tidak pastilah. Sila berikan komen kamu. Ada kawan cakap, bagus dia itu kasih siar dia punya muka, kasih bagi tahu seluruh Malaysia, ini orang ini orang yang mengugut Perdana Menteri. Lepas itu kawan cakap, kalau di Korea Utara tahu, nasib baik kita bukan Korea Utara. Syukurlah kita di negara Malaysia yang masih ada hak asasi manusia. Kalau di Korea Utara orang macam tu, apa yang dia jadi? Mungkin dia akan diseret di belakang lori di jalan raya tahu, diseret, diikat, diseret, dibiarkan sampai mati. Nasib baik kita bukan di Korea Utara. Syukurlah kita bukan di Korea Utara. Apapun, saya harap supaya pihak polis dapat mengambil tindakan sewajarnya, untuk orang ini menurut perlembagaan lunas-lunas undang-undang kita, menurut semua undang-undang sedia ada. Ialah kita kena jaga hak mereka juga sebagai manusia, rakyat di Malaysia. Mereka belum bersalah selagi belum dibuktikan bersalah. Tapi perbuatan-perbuatan sebegini harus dihentikan, harus dihentikan segera. Ada juga kawan-kawan cakap buang negara sajalah, seperti yang awal cakap tadi, bukan senang-senang buang negara. Bukan senang-senang buang negara, tapi mungkin cukuplah untuk kasih dulu pengajaran, denda, kasih masuk penjara kah, kasih masuk jail kah. Lepas tu kalau dia penjawat awam, bagi dia pengajaran sikit, boleh kasih gugurlah dia daripada kerja kah, biar dia tahu. Sebab mengugut ini jenayah. Jadi kalau kena penjara, kena denda, gelap masa depan, baru mau menyesal pun tiada guna sudah. Selepas ini muncul lagi pula, kata Anwar zalim lah, kata Anwar itulah, inilah. Saya bukan penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan. Saya tak pernah undi Anwar Ibrahim. Saya beritahu terus terang, saya tidak pernah undi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada PRU kah, PRN kah, PRK kan, tidak pernah. Saya tidak pernah undi dia. Kenapa saya tidak pernah undi dia? Sebab dia tidak pernah bertanding di tempat kami. Jadi saya tidak pernah undi dia. Tapi saya tetap tidak suka, saya tetap tidak sokong, dan saya tetap mengecam kepada tindakan-tindakan pelaku-pelaku begini nih. Okey? Tinggalkan komen anda. Harap-harap lepas ini jangan lagi ada orang-orang yang tidak cukup otak, ataupun yang masuk angin di otak kah, atau penuh ayak ke dalam otak kah. Itu yang masalah. Okey? Kita biarkan polis Diraja Malaysia untuk melaksanakan tugas mereka. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema GTL channel ini. Pagi-pagi ini saya terkejut bila dapat berita daripada Harapan Daily menyatakan ada seorang lelaki yang saya fikir otak dia masuk angin ataupun masuk air, ataupun dia ini memang tak ada otak, atau
apa istilah dia, otak udang kah, atau otak di lutut kah, saya pun tidak tahulah. Tapi menurut tangkap layar yang diterima, yang baru saya nampak di Harapan Daily ini, ada seorang lelaki nih, dia telah mengeluarkan kata-kata ugutan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata semua rakyat Malaysia dah benci dengan Anwar, nak tunggu kena bom lah dia punya rumah. Aduh, otak letak di mana ni? Letak di lutut kah atau letak di mana? Pertama sekali, ayat dia pun sudah salah. Bukan semua rakyat di Malaysia benci dengan Anwar Ibrahim. Bukan semua rakyat di Malaysia benci dengan Hadi Awang. Bukan semua rakyat di Malaysia benci dengan Muhyiddin. Bukan semua rakyat di Malaysia benci Mahathir. Bukan semua rakyat Malaysia benci Zahid Hamidi. Bukan semua, bukan semua. Ada juga rakyat Malaysia yang masih lagi menghargai mereka. Dan kerana bukan semua, bukan majoriti bukan majoriti. Buktinya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dapat majoriti jadi Perdana Menteri. Alamak, itu pun tidak dapat fikirkah? Otak simpan di mana saya pun tidak tahulah. Seterusnya, paci-paci, maci-maci, nenek-nenek, atuk-atuk, datuk-datuk di rumah, di kampung, dimanapun anda berada, sebelum buat apa-apa pikir dulu. Sekarang lelaki ni pasti sudah dalam masalah besar. Tak lama lagi, confirm, saya boleh confirm, tak lama lagi kalau ada laporan polis dibuat, tak lama lagi dia akan kena angkut lah. Sudah kena angkut lepas ini, baru tahu dunia ini besar ke kecil. Okey, walaupun begitu, lelaki itu berkata dia punya akaun kena godam. Akaun dia kena godam. Tapi nanti polis tahulah sesat. Akaun kena godam atau otak yang kena godam. Yang saya tidak faham, kenapa orang benci sangat? Kenapa orang benci sangat dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Lepas itu dalam kata-kata itu juga, dalam tulisan itu juga, bukan sahaja ada ugutan tentang bom rumah, tapi juga ada fitnah yang teruk di sana. Jadi ada dua kesalahan yang dibuat di situlah. Satu ugutan bom, kedua fitnah. Fitnah itu dia tulis di sana, dia kata seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seolah-olah seorang penyokong kepada LGBT. Aduh. Dari mana kamu tahu benda ni? Dari mana kamu tahu benda ni? Siapa yang ajar kamu buat fitnah ni? Setahu saya fitnah itu salah, berdosa dan tak baik. Bukan saja boleh dihukum di penjara, tapi juga akan kena hukum di akhirat nanti kerana memfitnah. Kawan saya kata memfitnah itu dosa dia, hukum dia, dia punya akibat dia itu jauh lebih teruk daripada membunuh. Jadi janganlah teruk betul. Kamu sudah rosakkan diri kamu sendiri. Okey, jadi kepada pihak polis, sila ambil tindakan segera. Jangan lagi cuba untuk beri muka kepada orang-orang yang begini. Kepada pihak polis, jangan lagi beri belas kasihan yang terlalu-lalu lah. Ini sudah lebih-lebih ni. Orang kata lemak. Ni dah lemak ni. Ini sudah melebih-lebih. Kerana tidak ada, mungkin kerana belum ada tindakan yang sangat tegas diambil kepada mereka. Jadi ini menyebabkan ramai orang lagi muncul sana sini yang berani untuk mengugut Perdana Menteri kita. Yang diugut ini Perdana Menteri, bukannya budak sekolah kah, bukannya pacik tepi jalan kah. Even budak sekolah kah, pacik tepi jalan kah, kalau diugut,
orang pengugut itu patut juga ditangkap. Ini kan pula Perdana Menteri. Ini kan pula Perdana Menteri. Macam mana Perdana Menteri boleh diugut dengan mudah? Jadi kita harap pihak polis cepat-cepat siasat perkara ini, tangkap cepat-cepat orang yang mengugut ini. Okey, so tahniah diucapkan kepada pihak polis in advance kerana pasti akan menjalankan tugas dengan baik. Selamat berhujung minggu kepada semua rakyat Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.